Sidang Dewan Rakyat akan mula bersidang dan juga berlangsung selama 27 hari dan mula bersidang pada 2 November ini pada hari Isnin. Dan ini merupakan sesi Dewan Rakyat yang cukup penting kerana akan menyaksikan pembentangan bajet ataupun belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan pada hari Jumaat depan. Bagaimana kita memahami aspirasi dan juga harapan serta nilai suhu sidang rakyat pada kali ini bersama saya di talian ialah saudara Fakhrul Razi Rashid, Koordinator Program Research for Social Advancement, REFSA. Assalamualaikum, salam sejahtera Fakhrul, sudah bersama saya melalui Skype. Ini adalah sesi Dewan Rakyat yang mungkin tinggi harapan untuk disandarkan kepada pembukaan sidang Dewan Rakyat pada hari Isnin depan. Apa perkara yang perlu diutamakan dalam mesyuarat pada kali ini dan juga memahami situasi semasa, bagaimana tata caranya perlu dilakukan dan ideal untuk rakyat dan juga demokrasi sepatutnya? Saya fikir belanjawan 2021 pada kali ini adalah merupakan ibu segala belanjawan. Di mana belanjawan ini akan menentukan hala tuju ekonomi negara untuk menyelesaikan 3 krisis yang dihadapi oleh negara sekarang bagi saya, iaitu dalam aspek kesihatan, aspek ekonomi dan aspek politik itu sendiri. Dan memang tidak dapat dinafikan belanjawan kali ini memerlukan kerajaan memberi satu peruntukan yang besar ataupun perbelanjaan untuk memulih dan membangunkan semula ekonomi. Bagaimana seperti di REFSA, kita telah membentangkan satu kertas cadangan ataupun kertas dasar berkenaan tentang fokus hala tuju belanjawan 2021 sepatutnya diberikan khusus kepada isu-isu yang memihak kepada rakyat, seperti mencipta peluang pekerjaan dan memberi satu peruntukan kepada pembangunan ekonomi hijau. Dan kita saksikan hari ini begitu ramai pekerja dan rakyat Malaysia perlukan jaringan keselamatan sosial dari segi kesihatan dan ekonomi mereka sendiri. Dan baru-baru ini kita dapat lihat, saya rasa pagi tadi Pekeso atau Sokso telah mengeluarkan satu statistik yang saya rasa agak membimbangkan apabila 90,000 pekerja telah dibuang kerja semenjak PKP pada bulan 5 atau bulan 5 tak silap saya. Dan di mana peningkatan pembuangan kerja ni ataupun mereka yang mengganggu ini meningkat sebanyak 278%. Dan kadar pengangguran kita pada tahap 4% hingga 45% dalam lingkungan itu. Ini satu benda yang saya rasa amat membimbangkan, terutamanya sekali pada graduan muda yang baru saja keluar daripada universiti yang cuba untuk mencari pekerjaan dan kestabilan ekonomi. Kerana ini satu cabaran yang besar buat kerajaan untuk melabur dalam program rescaling, upscaling dan membuat sedaya apa yang mungkin untuk memastikan rakyat berada di tahap yang lebih baik dalam krisis pandemik COVID-19 ini. Angka-angka dan juga situasi yang Fakhrul gambarkan itu menuntut perhatian dan juga menuntut keutamaan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat pada ketika ini. Namun kita tahu juga situasi politik semasa tidak mencerminkan dan tidak memberikan refleksi kepada apa yang berlaku di bawah sana. Tetapi ini adalah demokrasi berparlimen dan juga sidang Dewan Rakyat itu juga perlu berlunaskan dan juga berlandaskan kepada semangat itu. Bagaimana mengimbangkan itu? Apa cabaran bagi ahli parlimen mengutamakan yang mana satu dan juga bagaimana memastikan bahawa kedua-duanya seimbang di antara satu sama lain? Saya rasa kita kena faham tentang parlimen ini bergerak sebagai nadi rakyat, di mana kita tidak boleh mengasingkan isu politik dan ekonomi itu dalam dua perkara yang berbeza. Ia saling berhubung kait, dan saya setuju bila mengatakan untuk ahli politik ataupun ahli parlimen pada hari ini untuk bekerjasama dalam merencana hala tuju belanjawan 2021 ini sebagai satu agenda untuk rakyat. Telah banyak dicadangkan oleh masyarakat sivil dan ahli akademik berkenaan tentang bagaimana pihak kerajaan dan perbankan boleh bekerjasama dalam untuk melaksanakan Confidence Supply CSA, tak salah saya. Confidence Supply Agreement, di mana pihak kerajaan dan perbankan bersetuju untuk menyokong dalam sesuatu usaha, tetapi perlu diberi ruang kepada ahli parlimen pembangkang mencadangkan beberapa dasar alternatif supaya menjadi sebahagian daripada belanjawan kerajaan. Dan saya fikir ini adalah satu konsensus yang paling penting untuk parlimen kerana ia akan mencambahkan lagi kematangan dan kematangan parlimen itu sendiri dan politik ke arah yang lebih baik, dan ini akan memberi satu
desakan drastik kepada Parlimen untuk membincangkan isu-isu rakyat dengan lebih mendalam di antara kedua-dua blok ahli Parlimen itu sendiri. Adakah ini terlalu mencabar untuk dilakukan oleh ahli-ahli Parlimen pada ketika ini kalau dilihat kepada situasi semasa dan juga kita melihat kepada minggu hadapan apabila Parlimen dibuka semula untuk sidang? Saya rasa cabarannya terletak di bahu pihak kerajaan. Kerana kita mengetahui bahawa sidang kali ini merupakan sidang paling lama. Belanjawan itu dibahaskan di peringkat perbahasan dasar dan jawatankuasa itu terlalu lama. Boleh memakan hari lebih daripada 10 hari. Boleh jadi 20 hari dan sebagainya. Jadi saya rasa cabaran itu dapat diuruskan dengan baik sekiranya ada konsensus di antara ahli Parlimen itu sendiri dan pihak kerajaan. Saya fikir benda itu tidak mustahil dilakukan kerana mereka sebelum ini pun kalau kita lihat pada tahun 2019 ketika beberapa sesi ataupun beberapa usul untuk membina satu akta atau undang-undang, contohnya untuk meningkatkan untuk menurunkan kelaikan undi untuk remaja 18 tahun, di mana pihak pembangkang dan kerajaan bekerjasama dan pihak kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu telah menerima cadangan pembangkang untuk menjadikan sebahagian daripada pindaan perlembagaan. Jadi saya rasa kali ini tidak menjadi masalah. Cuma persoalannya terletak kepada bahu kerajaan adakah adanya iltizam politik untuk melakukan perkara yang saya demikian, dan di pihak pembangkang pula apakah tawaran yang akan diberikan kepada kerajaan dalam Belanjawan 2021. Sebagai rakyat marhaen ataupun rakyat terbanyak di negara ini, seringkali kita merasakan bahawa apa yang berlaku dalam sidang Dewan Rakyat itu seolah terpisah jauh dengan kita. Elemen check and balance itu seolah-olah macam kita tidak dipartisipasikan sekali. Akan tetapi ini adalah zaman keterbukaan di media sosial khususnya. Bagaimana kita perlu memainkan peranan dan juga menjadi kuasa pendesak yang sepatutnya. Kerana seringkali kita melihat apabila sidang Dewan Rakyat bermula, kita hanya melihat kepada pertelingkahan dan juga perbezaan pandangan semata-mata di Dewan Rakyat. Dan kita seolah-olah tidak diambil peduli dan juga suara rakyat teramai tidak diletakkan sebagai satu sandaran di Dewan Rakyat. Pada pandangan Saudara Fakhru Razi, bagaimana kita rakyat dapat mainkan peranan dan juga menjadi kuasa pendesak yang betul? Saya rasa ini peluang kepada rakyat untuk memahami proses ataupun tata cara Parlimen itu sendiri. Kalau kita fokuskan kepada sidang Dewan Parlimen, Dewan Rakyat yang mempunyai ramai ahli Parlimen, itu memang kita akan nampak mereka saling bertengkar ataupun ada salah faham dan sebagainya. Tetapi kerja ahli Parlimen ini juga bukannya berada duduk dalam Dewan Sidang. Mereka berjumpa dengan beberapa rakyat, organisasi dan sebagainya untuk melihat tuntutan-tuntutan yang perlu dibawa ke Parlimen. Saya memberi contoh. Kalau kita lihat di Parlimen, kita ada kamar khas. Kita sepatutnya ada jawatankuasa pilihan khas di mana ahli Parlimen di dua-dua belah pihak ini dalam satu mesyuarat ataupun sidang memikirkan tentang dasar-dasar yang perlu diambil kira oleh kerajaan. Mereka contohnya macam jawatankuasa pilihan khas. Mereka terdapat ahli Parlimen, pembangkang dan kerajaan di dalam satu jawatankuasa itu, dan mereka memulakan sesi sema dan imbang apabila dasar-dasar kerajaan itu dibincangkan dalam jawatankuasa tanpa memikirkan tentang perbezaan ideologi politik ataupun parti politik itu sendiri. Jadi salah satu fokus lain untuk Parlimen pada sesi kali ini adalah sepatutnya jawatankuasa pilihan khas ini ditubuhkan secepat yang mungkin, kerana kita tidak tahu status sebenar di mana fungsi jawatankuasa pilihan khas ini akan berlaku atau tidak. Jadi saya fikir ini peluang kepada rakyat untuk memahami Parlimen melebihi daripada melihat ahli Parlimen bertengkar di dalam Dewan Rakyat, tetapi inilah kerja sebenar ahli Parlimen, iaitu berbahas, berunding sesama sendiri dalam kerangka Parlimen yang sungguh rencam dan inklusif ini. Terima kasih Saudara Fakhru Razi Rashid, Koordinator Program Research for Social Advancement REFSA, kerana bersama dengan kami. Terima kasih.